Assalamualaikum semua murid-murid cikgu. Hai, apa khabar apa semua? Cikgu doakan semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera dan semuanya okey. Dah ready untuk pembelajaran kita hari ini? Ready atau tidak? Belasah saja. Alright, so topik kita hari ini ialah peta topografi. Okey, ini ialah bab 2 untuk tingkatan 2. Ready guys? Let's go. Okey. So, peta topografi secara umumnya ialah peta yang digunakan untuk menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan, iaitu keadaan fizikal lah di satu kawasan. Jadi, dalam peta topografi kita akan nampak kawasan yang tanah tinggi, kawasan tanah pamah, kawasan yang mempunyai perairan, kawasan yang ada saliran, hutan dan banyak lagi, termasuklah binaan-binaan manusia. Okey, beza peta topografi berbanding dengan peta lakar. You know peta lakar? Peta lakar ni contohnya macam peta you all lukis nak pergi ke sesebuah rumah orang lah. Ataupun you all pernah tengok dalam wedding card atau invitation card, kan? Ada peta di belakang menunjukkan lokasi, itu peta lakar. Yang ini ialah peta topografi. Okey, dalam peta topografi ada garisan grid yang dilukis secara melintang dan menegak. Nampak dalam peta tu, bahagian peta tu. So, dalam peta tu ada garisan kan? Ada garisan melintang, ada garisan menegak. So, itu ialah garisan grid. Okey, sekejap kita pergi yang lebih detail. Okey, so sesuatu peta topografi mempunyai tajuk, petunjuk dan skala. Okey, skala kita dah belajar sebelum ni. So, tajuk mesti ada dalam peta lah. Dan juga petunjuk. So, petunjuk akan menentukan apa yang ada dalam peta. Kita akan pergi lebih detail selepas ini. Okey, apa dia garisan grid? Garisan grid ialah garisan dalam peta topografi yang dilukis secara melintang dan menegak. Okey, so garisan grid ni ada dua. Satu garisan timuran. Ya, garisan timuran. Garisan timuran ialah garisan yang dilukis secara menegak. Okey, dan diletakkan nombor-nombornya, dan nombornya semakin bertambah ke arah timur. Mana timur? Ke kanan. Okey, so garisan menegak dan di bawah dia ada nombor, dan nombor itu semakin bertambah, semakin banyak ke kanan. So, itu ialah garisan timuran. Garisan lagi satu kita panggil garisan utaraan. Mana satu garisan utaraan? Garisan yang dilukis secara melintang dan dinomborkan atau dinilaikan dengan nilai yang semakin bertambah ke utara, iaitu ke atas lah. So, itu ialah garisan utaraan dan nombornya di sebelah kiri. Boleh? Garisan utaraan, garisan yang melintang dan nombornya di sebelah kiri. Manakala garisan timuran ialah garisan yang menegak dan nombornya berada di bawah. Faham ya? Bagus. Okey. So, garisan timuran dan utaraan ni, yang kita panggil rujukan grid ni, garisan grid ni, diberi nombor. Okey. Dan nombor tu akan menentukan kedudukan sesuatu tempat. Kita tak kata contohnya dalam peta tu ada tempat kampung raya. Kita tak kata kampung raya berada di sebelah kanan atas. Orang Perak kan sebut atas. Orang Perlis sebut atas. Okey, kita tak sebut macam tu. Ataupun kampung jambu berada di bahagian tengah peta. Belah kanan sikit. Kita tak sebut macam tu. Kita nyatakan kedudukan sesuatu tempat dalam peta menggunakan angka. Okey, so dinyatakan contoh di situ. Dia nampak, awak nampak tak? Kotak yang dibesarkan di situ ialah Kampung Paya. Okey. So, nilai yang diberi ialah, kotak yang diberi ialah
angka 31, 32 dan 5354. 31, 32 tu ialah garisan timuran. 5354 tu ialah angka untuk garisan utaraan. So, kalau orang tanya bila dalam peta macam ni, orang tanya di mana kedudukan kampung raya? So, kampung raya kita nyatakan sebagai RG31, ambil garisan nombor yang paling kiri, dan 53, nombor yang paling bawah yang hampir dengan kampung raya. Ingat, kita mula dengan nombor bawah kiri dan nombor tepi bawah. Faham ah? Jadi kampung raya 3153. Jangan baca 3254. Itu kotak yang sebelah kiri kanan atau sebelah atas punya ya. So, jangan keliru. RG merujuk kepada rujukan grid. Okey? Garisan timuran dan garisan utaraan lah. Jelas ya? Biasanya rujukan grid 4 angka ni digunakan untuk menyatakan satu kedudukan atau tempat yang luas. Okey? Macam kawasan pertanian, kawasan kampung, okey, dan sebagainya. Lagi satu ialah rujukan grid 6 angka. Rujukan grid 6 angka ni dia sama macam rujukan grid 4 angka, cuma ditambah satu lagi nombor di dalam setiap kotak. Okey, dan nombor tu ditandakan dengan 0 sehingga 10 ataupun 1 hingga 9 lah. Okey, kita ambil nombor tu. Dan dia lebih detail. Ini untuk kita tengok objek atau simbol yang lebih kecil seperti rumah, kilang, surau, jeti, pejabat pos, sekolah dan sebagainya. So, kita nyatakan, kita ambil RG, rujukan grid. So, contoh diberi di sini, dekat kampung raya ada simbol. Simbol apa tu? Simbol kilang. Mungkin kilang getah lah. Kilang buat tayar ke, kilang buat serontangan ke kan. Okey, so RG, rujukan grid 31. Nombor garisan timuran. Kemudian kita kecilkan lagi angka ini. Biasanya kita gunakan pembaris dan kita tanda ikut setiap milimeter. mm dalam pembaris. Okey, kita tandakan dari 1 sehingga 9. So, kita buat garisan yang kena betul-betul di atas kilang, simbol kilang tu. Dan apa nombor yang betul-betul berada di garisan simbol tu. So, kalau kat sini kilang tu berada di garisan di milimeter yang keempat. Jadi, 3 angka yang pertama ialah 314. Okey, jelas? Kemudian baru kita tengok nombor garisan utaraan. Kita ambil dulu 53. Itu dah ambil, memang kita ambil 53. Dan kita tambah nombor di sebelah kiri antara 53 hingga 54. Nombor yang besar tu. Kita tambah setiap milimeter. Mula dari 1 sehingga 9. Dan kita tengok nombor berapa yang berada betul-betul di simbol kilang. So, kalau kat sini, nombor 3. So, kita tambah angka 3 di bahagian di selepas nombor 53. So, rujukan grid 6 angka bagi kilang ialah RG. RG ialah rujukan grid 314533. Faham ya? Kalau tak faham, tanya cikgu, WhatsApp, Telegram, no hal. Student punya pasal. Janji faham. Boleh? Good. Okey, dalam peta ada banyak simbol. Okey, so simbol-simbol itu akan mewakili pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Gapo dia pandai darat budaya? Mari nak royak adik kakak. Pandang darat budaya ialah simbol-simbol dalam peta yang menunjukkan itu ialah buatan manusia. Binaan manusia. Manusia yang cipta. Okey? Contohnya, gereja. Manusia yang bina. Jalan raya. Manusia yang bikin. Jalan kereta api. Manusia yang buat. Pertempatan seperti rumah ataupun kedai. Semua manusia buat. Itu ialah pandang darat budaya. Macam mana pula dengan kawasan pertanian? Yes, kawasan pertanian ialah tumbuhan seperti kelapa sawit, padi, tebu,
nenas, getah dan sebagainya. Yes, itu ialah tumbuhan. Tetapi ia di kawasan pertanian dikira sebagai pandang darat budaya. Kenapa? Sebab ia dikira sebagai ladang. Ladang manusia yang buat. Okay, kawasan-kawasan tanaman ni manusia yang tanam. Jadi, dikira pandang darat budaya. Lagi satu ialah pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal ialah apa sahaja simbol yang ada dalam peta yang berbentuk semula jadi, terjadi dengan sendiri, ciptaan Tuhan lah, senang cerita. Jadi itu semua ialah pandang darat fizikal. Bukit, sungai, paya, pantai dan sebagainya, semua tu ialah fizikal, yang terjadi dengan sendiri, bukan manusia buat. Itu kita panggil pandang darat fizikal. Kalau awak rujuk buku teks, dia ada simbol-simbol yang mewakili simbol titik, simbol kawasan, simbol dalam bentuk garisan dan perkataan. Okey, faham ah? Baik. Ini contoh simbol-simbol. Simbol-simbol mewakili pertanian, itu pandang darat budaya. Simbol-simbol mewakili pengangkutan, juga budaya. Simbol-simbol sungai dan air juga simbol-simbol sungai dan air fizikal lah. Okay. Simbol untuk mewakili bangunan, budaya. Simbol untuk mewakili tumbuhan, semula jadi, fizikal. Awak boleh tengok sini, boleh refer di sini macam mana bentuk simbol untuk sesuatu tempat. Okey, bila dah cikgu dah terang tadi, saya ringkas, dah faham, cikgu bagilah latihan pengukuhan. Okey, tengok peta di sebelah, di depan awak, di sebelah kanan. Okey, apa yang perlu awak buat? Ni nak tengok awak faham ke tidak lah. Selepas awak buat nota tadi, nanti buat nota. Lepas tu, berdasarkan peta ini, okey, so soalan satu ialah rujuk petunjuk dalam peta, kemudian bezakan petunjuk tersebut. Di bawah sekali, bawah peta tu ada petunjuk kan? Okay, so petunjuk-petunjuk tu ada yang fizikal, ada yang budaya. So buat dalam bentuk jadual, bahagi dua. Satu pandang darat budaya, satu pandang darat fizikal, dan lukis kembali simbol tu dan labelkanlah mana satu fizikal, mana satu budaya. Kalau awak boleh bahagikan, bezakan mana satu fizikal dan budaya, maksudnya awak dah faham lah objektif yang pertama kita hari ini, iaitu membezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey. Dan lagi satu ialah berdasarkan peta, nyatakan 5 jenis pekerjaan yang mungkin ada dalam kawasan peta. Tengok peta tu, apa yang ada dalam peta tu, fikir, bagi pendapat. Apa 5 pekerjaan yang mungkin wujud di dalam peta tersebut? Setiap pekerjaan yang dinyatakan perlu dihuraikan menerusi bukti yang ada dalam peta. Saya bagi satu contoh. Katakan. Okey. Dalam peta ada hospital. Ada tak? Mungkin tak ada. Tapi saya bagi contoh. Katakanlah ada simbol hospital. Okey. Kalau kita fikir dengan logik, apa pekerjaan yang ada dalam hospital? Mungkin banyak. Kita ambil satu. Contohnya, doktor ataupun jururawat. Kemudian, nyatakan bukti. Macam mana nak nyatakan bukti? Okey, terdapat simbol hospital di dalam peta di, contohnya di rujukan grid 3260. Contoh. Okey. So, dengan bukti di situ menyatakan betul ada hospital dan wujud pekerjaan di kawasan tersebut. Jelas? Senang kan? Okey, cikgu ucapkan selamat berjaya. Good luck. Jangan lupa, jangan miss kelas kita sebab lots of ilmu yang kita akan share, kita akan kongsi dari semasa ke semasa. Cikgu harap semua boleh bagi komitmen dan cikgu tahu semua student cikgu pandai-pandai dan rajin. Alright? Thank you very much. Jumpa lagi. Goodbye. Oh, jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu Izwan. Dah.